Berita wilayah diteruskan dengan langsung dari Kedah. Nur Izzati Ciani teruskan dengan laporannya. Terima kasih. Sebanyak 30,348 kes usikan perpasangan meter KUPM elektrik direkodkan di seluruh negara sepanjang tempoh Januari hingga November tahun ini. Gangguan pada meter elektrik tersebut dilakukan pihak tidak bertanggungjawab bertujuan untuk mengurangkan kadar bil elektrik dengan cara yang salah. Pengarah Jabatan Penguatkuasaan dan Operasi Kawasan Suruhanjaya Tenaga ST, Muhammad Elmi Anas berkata, pengguna diingatkan supaya sentiasa peka dan tidak mudah tertipu dengan dakwaan sesetengah kononnya boleh melakukan pengubahsuaian untuk menjimatkan penggunaan elektrik. Usik tu memang kita boleh ambil tindakan cas lah, kriminal, dan TMB pun boleh ambil charge untuk mendapatkan balik tuntutan kerugian dia tu. Dia akan estimate lah berapa tahun orang ni guna dalam keadaan curi tu. Dia boleh estimate dan dia boleh tuntut lah daripada pengguna. Jelas Muhammad Elmi, pada tahun 2021 sahaja, bilangan kes kemalangan yang dilaporkan kepada ST adalah sebanyak 59 kes, meningkat sebanyak 14 kes berbanding tahun sebelumnya iaitu sebanyak 45 kes. Sementara itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya, Bekalan dan Sumber Air, Tenaga, Pengairan dan Saliran Negeri, Datuk Suraya Yaakob mengingatkan pengguna supaya sentiasa peka dengan aspek keselamatan elektrik. Memang kita akui ada banyak rumah-rumah yang masih belum peka mengenai keselamatan elektrik ini. Jadi saya rasa perlunya ada kesedaran untuk melihat kembali pendayaan di rumah masing-masing. Jelasnya, selepas Majlis Penutup Program Touchpoint Suruhanjaya Tenaga Pulau Pinang, Kedah dan Perlis dipendang. Usaha Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK membeli tanah sawah dan mewujudkan estet padi membuka peluang pekerjaan golongan asnaf di negeri ini. Projek rintis Skim Estet Padi yang melibatkan 11 peserta asnaf sekitar Padang Lumayan itu telah melaksanakan lebih 200 hektar sawah. Kebanyakan peserta asnaf asalnya hanya mengambil upah membuat padi, kini mampu mengusahakannya sendiri. Saya sebelum ni buat benar juga, ambil upah. Lepas tu saya cuba pohon peserta zakat ni. Lepas tu berjaya. Daripada situlah saya bermula dengan estate. Apa yang kelebihan bila join estate padi zakat? Baik, kelebihan di dalam mini estate zakat ni, pembangunan rumah ni, banyak. Satu, untuk meningkatkan taraf ekonomi para peserta. Lepas itu, kelompok kaedah cara penanaman padi dengan rawatan kaedah rawatan padi dapat dikuasai. Zakat bawa keluar untuk perbelanjaan benang, untuk ekonomi biasa ni kita kena cari sendiri lah. Dengan bantuan yang zakat daripada Bank Islam ni membuat, kira alhamdulillah lah bagi kami lah untuk perbelanjaan harian. Sekurang-kurangnya tau. Lepaslah belanja dapur bersemangka. Ya, untuk tu ke alhamdulillah lah dah kalau kata dengan suasana kampung apa. LZNK menanggung kos benih, baja dan racun serta upah menuai bagi meringankan beban pesawah yang menyertai skim ini. Kerjasama juga dilakukan dengan Bank Islam yang menawarkan pinjaman pembiayaan mikro bangkit tanpa faedah dan hasil keuntungan daripada jualan. Kita akan utamakan peserta-peserta di kalangan masyarakat setempat yang kita buat tapisan. Mereka ni di kalangan B40, mereka ni di kalangan asnaf yang perlu dibantu. Kawasan mana tu? 300 relung kita di belakang saya, di kawasan yang sama. Rezeki kita adalah kita bersambung-sambung dalam satu petak.
Dan 2-3 yang 200 relung lagi kita ada di daerah Kubang Pasu di Jitra dan yang lebihnya di Kota Stak. Beliau berkata demikian selepas majlis pelepasan benih ikan puyuh hybrid dan serahan pembiayaan mikro bangkit pembangunan usahawan estet padi di Kampung Padang Lumat baru-baru ini. Ahli Kelab Motosikal Berkuasa Tinggi Goldwing G20 menjelajah hampir ke seluruh Malaysia untuk menyampaikan kotak rezeki kepada penduduk terjejas banjir, golongan kurang berkemampuan, orang kurang upaya dan asnaf. Kotak rezeki berupa barangan keperluan harian dan wang tunai itu diharap dapat meringankan bebanan mereka. Pengurusi kelab itu, Datuk Sulaiman Samian berkata bantuan disampaikan di Kedah iaitu beberapa kawasan seperti Jitra, Sungai Petani dan Bandar Baru. Sebanyak 37 buah motosikal melibatkan hampir 50 peserta menyertai program khidmat sosial korporat CSR kelab berkenaan dan juga Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM. Sebenarnya kami tak ada peruntukan. Kami sebenarnya datang daripada kawan-kawan sendiri. Kami share-share sendiri. Jadi kita buat macam itulah. Setiap kali ada program kita rasakan perlu, ada keperluan, kita akan terus membantu. Saya yakin dan percaya selain daripada pihak agensi kerajaan banyak membantu, NGO banyak membantu, kita pun ingin turut serta. Sudah barang tentu apa yang kita lakukan ini akan mendapat rahmat daripada ilahi. InsyaAllah saya akan menyelesaikan amanah yang telah diserahkan oleh G20 kepada saya untuk menyerahkan semua kotak-kotak rezeki tersebut kepada yang terjejas akibat banjir baru-baru ini pun ada, yang terjejas COVID pun ada, yang OKU, yang kurang mampu dan juga asnaf lah yang ada di seluruh daerah Bandar Baru. Dan saya juga berterima kasihlah kepada inisiatif G20 yang sebenarnya tiap-tiap tahun ada program CSR. Dan tiap-tiap tahun juga tak pernah lupa kepada kawasan Bandar Baru menjadi destinasi, saya agak destinasi tetap lah. Laporan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari negeri Jelapang Padi. Sebelum berakhir, kami di Best Kedah ingin mengucapkan Selamat Tahun Baru 2022. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali ke Angkasa Puri.